إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ini. Kita mengharapkan Allah berikan kita ilmu dan berikan petunjuk kepada dengan ilmu tersebut dan berikan kita kekuatan untuk beramal dan istiqamah dalam manhaj adalah agama ini. Dan yang paling penting, kita mengharapkan Allah terima amalan kita, ya, yang memberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita nanti dan memudahkan kita masuk ke dalam ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan dalam surah Al-Infitar yang merupakan surah yang berkaitan dengan kiamat, dan ianya merupakan satu surah menekankan masalah akidah, beriman dengan kehidupan di alam sana, alam akhirat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kehidupan kita hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang menipu daya kita. Maka apa yang paling penting, perjalanan umur kita makin meningkat, berarti perjalanan umur kita sudah hampir sampai destinasinya. Oleh kerana itu, kita tidak tahu destinasi kita yang sebenar. Cuma Rasulullah mengingatkan, kebanyakan umur umat aku 60 ke 70 tahun dan sedikit sekali yang melepasinya. Dengan arti kata lain, kita dah tahu waktu yang mana umur kita ini yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. 60 ke 70, letakkan, setkan dalam minda, 60 ke 70, sedikit sekali yang melepasinya. Jadi kalau umur kita dah masuk 40, 20, 30, 40, berarti kita boleh set berapa banyak lagi umur kita yang bakal kita hidup. Itu yang Rasulullah tetapkan, tetapi hakikatnya di sisi Allah, hanya Allah yang mengetahui berapa ramai di waktu mudanya telah apa pula tu? Waktu muda yang telah Allah ambil nyawa mereka di waktu rahim ibu sendiri, dah mereka gugur dari kandungan ibu, dimatikan. Kan? Berapa banyak yang telah meninggalkan kita dalam usia yang belum sampai ke 60. Arti kata persiapan itu amat penting bagi kita. Persiapan maksudnya kita dalam keadaan sudah bersiap. Apa yang dimaksudkan sudah bersiap? Memang amalan soleh kita tidak mampu nak mengikut cara ulama-ulama salaf dalam siri amalan. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, pastikan akidah kita, tauhid kita betul-betul mengikut cara Rasulullah SAW. Itu persiapan yang paling penting dalam siri perjalanan kehidupan kita. Oleh kerana itu, perjalanan kita ingin bertemu dengan Allah. Ingin bertemu dengan Allah. Syurga, neraka, semuanya di bawah Allah. Maksudnya kekuasaan Allah. Pertama, pertemuan kita dengan Allah itu mesti kita betulkan tauhid kita, betulkan akidah kita. Asas kepada agama. Jangan dibuat main perkara ini. Kerana kalau kita mati dalam keadaan kita tidak menyentuhkan Allah, alhamdulillah. Ya, Rasulullah kata, bagi kamu jannah, syurga. Dengan arti kata tidak menyentuhkan Allah. Mungkin kita ada lakukan dosa. Mungkin kita buat perkara yang kabair. Tetapi kita tak pernah nak mensyirikkan Allah. Peluang untuk diampunkan dosa, peluang dimasukkan syurga terlalu luas. Oleh kerana itu, masalah ini adalah masalah usul. Masalah mengabdikan diri kepada Allah merupakan masalah asas. Mengabdikan diri kepada Allah, ittiba'ur Rasul, dan beriman kepada agama ini secara dibawa oleh Allah dan Rasul merupakan persoalan yang pertama sekali kita masuk ke dalam kubur. Bila kita tidak mengenali Allah dengan cara yang betul, bila ditanya memang tak akan boleh jawab. Ya, kerana apa? Ini memang kita ketahui sendiri. Dalam persoalan kita di dunia ni pun, kalau soalan dibagi, kita tak boleh nak jawab seperti mana yang diminta, fail. Memang fail. Ya, diarahkan menjawab seperti mana yang kita belajar di dalam buku. Maka tiba-tiba kita jawab ikut suka hati aku ataupun ikut cara lain. Fail.
dia tidak akan lulus. Dan Allah telah mengajar kita dalam masalah akidah mesti mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Oleh kerana tu, bukan kita nak memperkatakan dalam masalah tauhid yang lain, tetapi asalnya tauhid kita mesti mengikut cara Rasulullah. Oleh kerana tu bila kita bertanya Rasulullah hafal tak? Ya, hafal tak sifat 20? Hafal tak sifat 13? Tak hafal. Habis bagaimana tauhid dia? Oleh kerana itu kita kena ikut tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya tentang perkara ini, ya, imam-imam yang besar, imam-imam di kalangan imam-imam mujtahidin, 4 imam mazhab, mereka sendiri tidak pernah menganut sifat 20, sifat 13. Habis kita nak kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ini akidah, ini tauhid yang kita akan jawab di dalam kubur depan Allah. Maka kena clear. Jadi kita clearkan. Bagi penuntut-penuntut ilmu, mesti clearkan dalam bab ini masalah tauhid dan berdiri tegas dalam mempertahankan tauhid kita kepada Allah. Dan insya-Allah, mudah-mudahan dengan adanya tauhid itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan urusan dunia, bahkan urusan akhirat. Perjalanan kita bermula di alam nazak, sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat, sampai titian sirat, insya-Allah kita akan melepasi dengan mudah, insya-Allah. Ya, jadi oleh kerana itu, ilmu yang begini adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita sambung balik dalam bab surah Al-Infitar ini, termasuk dalam berkaitan masalah akidah dan masalah tauhid dan masalah beriman dengan alam akhirat. Maka pada ayat yang keberapa hari itu? Kita ambil balik ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ya, subhanallah, dalam tafsir ni dia letakkan kalimah Rabb. Ya, subhanallah, saya tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan latihkan. Bila sampai seperti kalimah Rabb ni, dia lain perasaan dia. Macam mana seolah-olah dia, macam mana seekor semut, ya, seekor semut nak lawan dengan seekor gajah. Itu dia. Ya. Macam mana seekor semut nak lawan dengan seekor gajah. Ataupun dalam bab ini, macam mana kita yang kerdil tak ada nilai ini nak melawan Tuhan yang maha hebat dan maha segala-gala keagungannya. Itu dalam minda saya. Tak ada apa-apa. Nilaian kita tidak apa-apa. Lalu Allah tanya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? La ilaha illallah. Dia letak belakang tu Maha Pemurah pula tu. Yang menghidupkan kita, yang memberi makan, yang segala-galanya yang kita rasakan kebaikan, itu disebabkan pemurahnya Allah. Tiba-tiba kita derhaka. Kan tak patut namanya. Ya, na'udzubillah. Tak apa. Ayat ini telah kita syarahkan. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ya, alhamdulillah, semua ada yang ada dalam majlis kita ni, semua dikategorikan sempurna kejadian. Yang tak perlu diubah-ubah. Ya, yang mana kejadian ini adalah satu kejadian yang Allah telah memberikan kepada kita keistimewaan ini yang perlu disyukuri. Ya. Dalam keadaan seimbang, dalam keadaan sehat, ya, sakit sikit-sikit tu biasa. Jadi oleh kerana tu dia kata, cuba fikir. Ya. Yang menarik sekali, Allah mengarahkan untuk kita berfikir bagaimana satu nikmat yang besar telah diberikan kepada kita. Ya, supaya kita merasakan kebaikan, tiba-tiba kenapa kita nak kufur kepada Allah? Mak ayah dah tanggung kita, kehidupan kita dengan sebaik-baik, dijaga, dibelainya kita sehingga membesar. Tiba-tiba kita derhaka kepada mak ayah, satu benda yang tak masuk akal maksudnya. Seorang bos bagi layan pekerjanya dengan sebaik-baik, bagi semua gaji cukup, kerja bagus apa semua, ya, tiba-tiba
dia bekerja dengan orang lain, satu benda yang tak masuk akal. Okey, jadi perumpamaan yang Allah berikan begitulah. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu, ya. Dia susun tubuh kita dan alhamdulillah dia jadikan tubuh kita sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah katakan, kalla, ya, bukan hanya derhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ini di antara perkara yang amat penting kita ketahui, bahawa mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari akhirat, termasuk dalam siri-siri kabair ataupun boleh mengeluarkan seorang itu dari millah, jalan agama yang suci ini. Kerana beriman dengan hari akhirat, dengan arti kata lain, beriman bermula perjalanan kita di alam barzakh itu sampai sama ada ahli syurga ataupun ahli neraka. Wajib diimani. Wajib diimani, diyakini. Saya nak sebutkan iman ni kadang-kadang kita tidak dapat menghayati. Tapi bila sebut keyakinan itu, dia macam mana ya? Yakin, yang keluar daripada jiwa kita, yakin. Itu yang nak keluarkan. Yakin. Ya, yakin sangat-sangat. Seperti mana yang kita tahu, okey, misal contoh, bila kerajaan katakan COVID-19, okey, kita tak tahu, tak pernah tengok pun, tak pernah dengar pun COVID tu apa. Tetapi bila dikatakan COVID, ya, COVID-19 muncul dalam keadaan menakutkan, diarahkan semua tidak boleh keluar waktu itu, kan? Macam mana? Kita menjadi risau. Pasal apa? Dikatakan sana kena apa, mati, sana begitu, begini, begini. Jadi kita sebenarnya benda tu baru datang, tetapi kita boleh beriman. Nampak tak? Percaya kan? Percaya tu iman tu. Ya, kita boleh beriman, COVID, jangan keluar. Bila kerajaan kata nak keluar mesti pakai mask. Ya, sampai hari ini kita pakai mask. Nampak tak? Bagaimana keyakinan kita tentang berkaitan dengan COVID. Dan kita nakkan akidah kita begitu bila sebut hari akhirat dia lain. Dalam jiwa tu ada perasaan takut. Itu yang berharga. Sebenarnya perasaan takut itulah yang berharga. Perasaan takut kepada Allah, perasaan takut kepada hari akhirat, itu adalah kemuncak penuntut ilmu, kemuncak ilmu yang kita dapat. Itu yang kita nak. Oleh kerana itu Allah, apabila Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya kebanyakan orang yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya di kalangan ulama, mengisyaratkan bahawa kemuncak ilmu itu adalah khasyah, takut. Al-khasyah ini perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan takut pada hari akhirat, itulah kemuncak dalam siri menuntut ilmu yang diberikan kepada ulama, yang diberikan kepada para nabi. Yang disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, mereka memiliki sifat khasyah. Apabila Nabi Musa datang bertemu dengan Firaun, ya, Nabi Musa datang bertemu dengan Fir'aun, memberikan tazkirah ataupun peringatan. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalimah tu, aku tunjukkan kamu ke jalan Tuhanmu supaya kamu takut kepadanya. Fatakhsha, itu kemuncak. Kenapa? Bila Fir'aun takut kepada Allah, ya, dia akan kembali kepada fitrah, yakni kembali kepada hamba Allah. Dia datang tak takut dia? Ya, peringkat awal tak datang. Tetapi bila dah berada di dalam lautan, bila dah tenggelam, baru datang perasaan takut. Lalu dia mengatakan, aku beriman seperti mana berimannya Bani Israel. Aku percaya kepada Tuhan yang mana yang disembah oleh Bani Israel. Khasyah tu datang. Khasyah itu akan datang di waktu alam nazak, tetapi dah tidak bermanfaat. Perasaan takut akan muncul di alam nazak, tetapi tidak bermanfaat kepada orang-orang yang tidak beriman sebelum itu. Oleh kerana itu perasaan takut ini amat penting sebelum sampai dua masa. Pertama, sebelum sampai alam nazak, yakni roh kita berada di kerongkong. Ya, saya tak dapat pasti bagaimana kedudukan alam nazak ni. Ya, bila saya tengok, adakah alam nazak ini di waktu dia termasuk, tapi termasuk waktu roh dah sampai ke kerongkong. Ya, tetapi sebelum itu yang menjadi tanda soal saya. Ya, tanda soal yang masih saya mengkaji dalam beberapa tafsir, ya, nak tengok alam nazak tu sebenarnya bila bermulanya. Ya, pasal saya teringat mak saya sebelum meninggal dia jadi blur.
dalam 2-3 hari itu blur. Saya tegur dia, dia tak kenal. Dia tengok aje. Selalu dia menjawab, tapi pada hari yang sebelum dia meninggal tu dia tengok, kita tegur, dia tak menjawab. Tak apa. Adakah itu termasuk kategori alam nazak? Ya, menjadi persoalan. Ya, menjadi persoalan. Cuma yang tahu di saat pukul 3 pagi rasanya doktor panggil datang ke hospital, tengok cuba pernafasan dia tu. Lepas tu doktor keluar, dia kata encik kena bersedia. Ya, mungkin tak ada harapan. Tu je lah. Ya. Tapi ala kulli hal nak menceritakan bahawa bila dah sampai ke kerongkong itu, taubat apa juga khasyah kita tidak ada harga. Tak ada harga dah. Kalau Fir'aun boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah pada waktu itu pun tidak berharga, ini kan pula kita nak infak, nak apa, semua sudah tidak ada harga. Begitu juga dalam bab itu, bila matahari terbit sebelah barat, habis waktu itu yang dikatakan dalam ayat Al-Quran, manusia semua beriman, tetapi iman mereka tidak diambil kira. Habis dah. Ya, kenapa? Waktu itu mereka merasa takut bila menyaksikan apa? Peristiwa-peristiwa yang menggerunkan. Dabbatul ard muncul. Apa lagi? Terbit matahari sebelah barat. Apa lagi? Tanda-tanda kiamat yang besar telah muncul. Ada perasaan takut dalam jiwa mereka. Maka waktu itu sudah tidak bernilai. Okay. Jadi oleh kerana itu kedudukan khasyah ini amat penting, diikuti oleh dalam surah Al-Bayyinah, ya. Surah Al-Bayyinah apabila Allah mengatakan apa? Ya, dalam ayat tu, ingat tak? Okey, kita cuba tengok surah Al-Bayyinah. Pada akhir ayat surah Al-Bayyinah Allah katakan okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Subhanallah. Nampak tak? Bagaimana Allah perincikan balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya, yakni Tuhannya. Jadi ini merupakan satu perkara yang penting bagi penuntut ilmu, ya. Adalah tujuan kita menuntut ilmu supaya kita mengenal pencipta kita dengan sebenar-benarnya, supaya kita ada perasaan takut kepadanya. Dan ianya perlu dilatih. Kalau kita nakkan perasaan takut itu, kena latih. Oleh kerana itu surah Al-Anfal yang kita baca selalu tu, bila disebut nama Allah ada perasaan takut, penting sangat-sangat. Itu adalah kemuncak ilmu dalam siri ilmu agama, kerana ada perasaan takut kepada Allah. Okey? Baik. Kemudian apabila Allah mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin, ya, sesungguhnya, ya, padahal bukan hanya derhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Hari pembalasan merupakan hari yang menggerunkan. Hari pembalasan yang mana Allah ingatkan di dalam ayat Al-Quran bahawa hari itu adalah hari penyelesaian dalam pemberian amalan, ganjaran-ganjaran amalan. Ya, di mana kita sangka kita melakukan amalan pada hari ini, kita dapat seorang. Tak, belum tentu. Ya, yang mana amalan-amalan kita akan dibahagi-bahagikan lagi di sana. Kita rasa Masya Allah aku dah dapat ganjaran pahala yang besar melalui amalan-amalan soleh.
sedangkan kita tinggal perkara-perkara yang tertentu ataupun kita melakukan perkara-perkara yang dilarang. Seperti mengumpat, mencela, apa lagi yang menyebabkan amalan-amalan soleh kita ditransfer kepada orang lain. Rupanya begitu. Amalan kita ditransfer kepada orang lain. Sedangkan kita perlu di saat itu, walaupun sebesar zarrah, kita perlu untuk menjadikan bekalan kita, melepaskan kita daripada neraka. Waktu itu, walaupun sebesar zarrah. Oleh kerana itu Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ditunjukkan, siapa yang melakukan amalan soleh walau sebesar zarrah, zarrah yang tak boleh dilihat oleh mata, atom, nukleus, benda tu kecil sangat-sangat, ya, Allah akan kira, menunjukkan, ya. Okey, kalau kita beras sebiji ada nilai ke? Tak ada nilai, main campak aja kan. Okey, berapa gram kita cek, ala 0.01, tetapi emas, ya, 0.101 berharga. Nampak tak? Emas menjadi nilai berharga disebabkan benda itu memang berharga lah. Ya, dia menjadi pilihan orang. Begitu juga dalam siri amalan kita di akhirat, bila sesuatu yang disebutkan oleh Allah itu sebesar zarrah pun berharga, maka dia tetap berharga. Berarti amalan kita begitu penting pada ketika itu, ganjaran pahala begitu penting. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ya, kita tahu hukum hakam, bab solat, bab puasa, bab zakat. Kita tahu perkara yang membatalkan solat, membatalkan puasa, membatalkan zakat. Okey? Kena tahu berkaitan dengan membatalkan amalan, ganjaran amalan-amalan ni. Kena tahu. Kalau tidak, amalan kita akan habis. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan, berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat melainkan lapar dan dahaga. Dia tak batal puasa dia. Dia jaga puasa dia, tetapi dia terlupa untuk menjaga untuk ganjaran pahala itu dijaga dengan betul. Dia terlupa bab itu. Oleh kerana itu dia mengumpat, ya, mencela, habis amalan-amalan puasa dia, habis amalan-amalan zakat dia, apa lagi, amalan solat dia. Yang Rasulullah sebut sendiri, atadrumal muflis, tahukah kamu siapa dia muflis? Orang yang muflis, ya, adalah disebabkan perkara-perkara tersebut. Baik. Jadi perjalanan akhirat adalah satu perjalanan yang menakutkan, dan saya akan cuba sebarkan gambar graf yang saya lukis tu. Ya, ada beberapa perkara yang saya tambahkan setelah saya lihat dalam perjalanan akhirat menggerunkan, terutamanya perjalanan alam nazak, lepas tu perjalanan di mahsyar, sebelum kita berangkat melalui titian sirat. Ya, lepas tu di Al-Qantarah. Lepas tu saya mengkaji bab Al-Qantarah, rupanya memang menakutkan jugalah Al-Qantarah. Memang selagi tak settle di Al-Qantarah tu dengan sesama Muslim, selagi itu kita tak dapat masuk syurga. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan kita terpukul ke, kita kita termakan duit dia, ataupun kita lah, ya, maka minta maafkanlah ataupun maafkan. Tu senang je cerita. Kalau orang bersalah dengan kita, kita maafkan. Tetapi kalau kita bersalah dengan mereka, tu yang menjadi masalah. Banyakkan doa pada orang yang kita pernah bersalah pada mereka. Allah ampunkan mereka dan Allah ampunkan kita. Al-Qantarah. Ya, saya ingat mula-mula melalui kajian, mula-mula saya ingat tidak berapa berat sangat. Tetapi bila tengok la ilaha illallah, dah lepas dah titian sirat, dah lepas dah neraka, rupanya di situ perhentian yang mana kita tidak boleh lepas selagi ada masalah kita sesama Muslim. Ya, subhanallah. Perjalanan. Okey, itu dia hari akhirat. Itu dia hari akhirat. Bagaimana agak-agaknya kita boleh lepas tak? Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahui. Ya, Allah mengetahui. Tapi insya-Allah itu pentingnya akidah tauhid yang betul. Insya-Allah dia akan menyelesaikan banyak masalah. Kemudian Allah mengatakan wa inna alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kamu malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ya, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini Al-Quran. Saya ingatkan bahawa ini Al-Quran, iman dahulu, beriman. Berarti beriman itu percaya. Percaya ini kalam Allah dan semua kalam Allah itu adalah benar.
Boleh tak masukkan dalam tu? Kenapa? Ayat yang sedang kita baca ini adalah satu perkara yang realiti berlaku, tetapi bukan melalui pandangan mata, melalui iman yang berbicara. Kalau kita bila sebut Al-Quran pun kita tidak, macam tak berfungsi, tidak berminat, itu masalahnya. Iman. Ya, saya pun peringkat awal merasa hairan. Kenapa para ulama salaf dahulu boleh memegang Al-Quran sentiasa bersama mereka dengan Al-Quran yang dikatakan Imam Syafi'i beberapa kali khatam. Kerana keimanan mereka percaya ini kalam Allah. Dan jiwa mereka begitu cinta kepada Allah. Nak melahirkan itu satu proses yang berat. Melainkan kita kena paksa diri kita melatihkan benda-benda yang begini. Dahsyat ya. Baru bila kita baca ni kita ada rasa. Tuan-tuan dan perempuan saya tak tahu. Tapi bila kita baca ni, pertama terus iman kepada para malaikat tu datang. Ya, bagaimana wallahu alam. Tetapi saya beriman dengan kewujudan malaikat kiri dan kanan yang menyaksikan dan mencatatkan apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ya mungkinlah kita waktu ni kita tengok ada. Lepas tu orang lok tak sedar. Itu manusia nak buat macam mana. Tapi kembali cepat. Tetapi ayat ini mengisyaratkan ada malaikat. Bagaimana rupa malaikat bagi saya, pertama tak penting itu. Yang penting saya beriman kewujudan malaikat yang mencatat kitab kiri dan kanan kita. Dan bagaimana malaikat Allah ceritakan dalam surah di dalam surah apa sebelum Yasin tu? Surah ingat. Aduh, dah tua-tua ni lupa pula. Baik. Dalam surah Fatir, okey, sifat-sifat malaikat yang mana kita tak boleh nak gambarkan. Sehingga kan Rasulullah yang menyaksi Jibril sahaja mampu untuk menggambarkan Jibril dan beberapa malaikat yang disaksikan dalam perjalanan Isra' Mi'raj dia. Okey, jadi bagi kita beriman malaikat tu dalam bentuk apa itu bukan urusan kita. Yang kita perlu tahu malaikat ini adalah utusan dari Allah yang melakukan kerja apa yang ditetapkan mereka akan buat. Tu dia para malaikat. Dia mencatatkan, dan saya dah terangkan dalam pelajaran yang lepas tentang catatan-catatan yang Allah tunjukkan kepada kita seperti yang disebutkan dalam surah Al-Jasiyah. Bagaimana kitab itu mencatatkan semua maklumat-maklumat kita, ya, seolah-olah rakaman. Dia bukan catatan dengan pen, tetapi rakaman. Oleh kerana itu persoalan ghaib, beriman sahaja kita bersedia untuk menghadapinya. Okey. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, qala Allahu ya ibna Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi hatta iza sawaituka wa 'addaltuka masyaita baina burdaini walil ardi minka wa idu fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagatil taraqi qulta atasaddaqu wa anna awanu as-sadaqah. Allah berfirman, wahai manusia, bagaimana bisa kamu melawanku padahal aku telah menciptakan kamu dari yang seperti ini, hingga bila aku telah menyempurnakan dirimu dan menyeimbangkan susunan tubuhmu, maka kamu berjalan dengan sepasang pakaian dengan kesombongan, padahal bumi akan menguburkanmu. Subhanallah, ya. Kamu mengumpulkan harta dan menolak untuk berbahagi bersedekah, hingga jika roh telah mencapai tenggorokan, barulah kamu berkata, aku akan bersedekah. Di mana waktu bersedekah itu? Ya, ini mengisyaratkan bahawa kenapa kamu ingkar kepada Allah, kamu menafikan kehidupan ayat Allah ataupun kehidupan akhirat. Jadi oleh kerana itu bila kita menyaksikan ayat ini bahawa kita akan mati dan keimanan itu penentu perjalanan kita. Okey, saya baru ingat saya ada letak dalam saya ni tak berminat dalam status. Ya, memang tak berminat, bukan kaki status. Tapi hari ini saya masukkan dalam status bab perjalanan di akhirat. Okey, ambil kat situlah kalau boleh. Ya. Saya letakkan supaya kita bermanfaat sebenarnya. Okey. Baik. Kemudian Allah menceritakan dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-13. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sesungguhnya orang yang banyak berbakti benar-benar berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada di dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu di dalam kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Okey. Subhanallah. Okey. Di dalam ayat ini, bila kita menyaksikan Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Tuan-tuan dan perempuan, al-abrar satu perbuatan yang satu perkataan yang digunakan bagi orang yang berbuat baik. Ya, apa juga kebaikan yang dilakukan, insya-Allah dia dikategorikan orang yang abrar. Cuma kebaikan bertingkat-tingkat. Ya. Tetapi asas dia kepada tauhid yang bersih, akidah yang bersih. Itu asas dia. Itu pasal kalau kita menyaksikan selain daripada Rasul, orang-orang yang menjadi pembantu Rasul-Rasul adalah orang yang terbaik. Seperti dalam surah Yasin, lelaki yang mengatakan, ya qaumi tabi'ul mursalin, ikutlah mursalin tu. Dia adalah pembantu para nabi yang diutuskan sebanyak 3 orang. Ya. Dan kesudahan apa? Dikatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya jika kaum aku mengetahui bagaimana Allah jadikan aku termasuk di kalangan orang yang dimuliakan. Okey. Itu bagi orang-orang yang melakukan kebaikan yang terbaik. Ya. Dia membela Rasul. Itu yang saya katakan akidah tauhid adalah asas. Kita lihat Abu Talib, lelaki yang membantu Rasulullah, Nabi akhir zaman. Dia bantu dengan segala keupayaan dia, kekuatan pengaruh dia sebagai seorang pemimpin, dengan kekuatan ekonomi dia, segala kekuatan dibantu Rasulullah SAW dalam siri dakwahnya. Tetapi sayang dia tidak mau beriman, kan? Apa kesudahannya? Sayang. Ya, itu pasal asas kita adalah asas akidah. Asas kita adalah asas tauhid. Cukup Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pak saudaraku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, aku akan mempertahankan kamu di sisi Allah nanti. Tu aja, nak ucap kalimah tu. Sedangkan dia bukan orang Melayu. Dia bukan orang Cina ke Hindu nak sebut kalimah la ilaha illallah tu gagap ataupun susah. Dia orang Arab, pure Arab. Dan bahasa itu adalah bahasa dia. Bahkan lahjah itu adalah lahjah dia. Tak mau menyebutnya. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, petunjuk. Ini petunjuk yang kita harapkan, petunjuk Allah kepada kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah bentangkan. Ikut. Jangan biarkan petunjuk ini lari. Bila kita lari je, petunjuk akan lari. Kita tak mau ikut, petunjuk akan lari. Berhati-hati. Abu Talib, disebabkan apa dia tidak menerima? Ego dia. Dah nak mati pun ada ego lagi. Itu yang tak tahan tu. Dah kencing manis, dah terbaring atas ni pun belagak lagi nak makan gula juga. Aduh, sakit. Ya, ego itu yang menyebabkan dia. Dan masalah pangkat dan keturunan dan orang-orang kawan-kawan dia. Ini di antara masalah kawan-kawan dia. Kawan seperti Abu Jahal, ya, seperti Umayyah bin Khalaf dan beberapa orang kafir Quraisy yang besar. Ya Abu Talib, anta Sayyidul Qabilah, Sayyidul, kamu adalah ketua kabilah. Takkan kamu nak keluar? Apa kabilah kata? Dia pun berfikir waktu tu. Tuan-tuan dan perempuan, syaitan manusia datang sebelum syaitan yang gaib tu datang.
datang mengganggu. Oleh kerana itu orang-orang sesiapa yang nak memastikan perjalanan dia betul, maka pilihlah kawan yang betul. Tu je kaedah dia. Kalau tidak, dia akan tersesat. Maka dalam ayat ini mengisyaratkan jika orang yang begitu kuat mempertahankan Rasul pun tidak beriman, maka abrar itu, kebaikan itu tidak ada nilai. Walaupun kedudukannya mempertahankan Rasul. Tetapi jika dia ada iman, ya, dia ada iman sedikit pun, ya, walau sebesar zarah, tidak ada unsur syirik, sehingga dia buat kebajikan sedikit. Dalam hadis yang diceritakan dalam Bukhari dan Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin, apa dikatakan apabila seorang itu, ya, dibawa ke mahkamah mahsyar, tidak ada amalan baiknya, ya, melainkan satu amalan baik. Apa dia? Dia peniaga, orang datang nak berhutang, dia bagi hutang dan pemudahkan, maksudnya dia longgarkan waktu bayar hutang sambil mengatakan kepada pekerjanya. Apa dikatakan? Pemudahkan. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita di akhirat. Lalu Allah pemudahkan. Allah katakan, aku lebih berhak untuk mempermudahkan. Maka dipermudahkan perjalanan di akhirat. Itu je. Lelaki yang pergi angkat kayu di tepi, di laluan jalan raya. Ya Rasulullah kata, aku menyaksikan seorang lelaki sedang bersenang lenang di dalam syurga. Hanya kerana mengangkat kayu yang berada di atas jalan raya atau jalan orang Islam melaluinya. Bersenang lenang. Itu termasuk dalam bir yang disebutkan dalam hadis bahawa 70 cabang iman, salah satu cabang iman yang kecil, ya, itu mengangkat sampah barang yang ada di atas jalan raya. Bagaimana membuang sampah di jalan raya? Ada satu bab pula. Buang sampah, Zoom. Hisap rokok, buang, makan, buang. Satu persoalan yang perlu kita fikir, ya, berhati-hati. Kerana biasanya bila ada kebaikan, lawan keburukan. Dosa, bila ada pahala, lawannya berdosa. Ya, ada hukum hakam jalan raya. Okey, nak menceritakan begitu kedudukan albir yang Allah sediakan. Ya, yang sediakan. Yang mana Rasulullah mengatakan, alaikum bisidq, hendaklah kamu berkata benar. Fa inna sidq minal bir, dan albir yahdi ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berada di atas kebenaran, yakni bercakap benar, jangan menipu. Ya, di mana kebenaran itu adalah perkara yang baik, albir, dan albir itu akan membawa ke syurga. Nampak tak? Semua kebaikan akan membawa ke syurga dengan syarat tauhid kita clear. Akidah kita clear. Itu syarat dia. Okey? Jadi Allah mengatakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang banyak berbakti benar-benar berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Subhanallah, saya beriman. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang yang derhaka benar-benar berada di dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Okey. Ayat ini mengkhususkan kepada kita tentang orang-orang yang melakukan kejahatan. Apa kejahatan yang pertama sekali? Ialah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah adalah kemuncak kejahatan dan kemuncak kejahilan. Kemuncak kegelapan, syirik kepada Allah. Kemudian mengikut. Pertama, apa-apa juga akidah didahulukan. Oleh kerana itu kabair, dosa-dosa besar yang pertama sekali kita menyaksikan Imam Zahabi mengarangkan kitab itu, diletakkan adalah asyirik. Kerana syirik tidak akan diampunkan dosanya. Kemudian dia berikut. Ya, kejahatan yang pertama adalah syirik ataupun kafir kepada Allah. Itu dia. Kemudian ikutlah peringkat-peringkat. Jadi disebutkan al-fujjar ini orang-orang yang melakukan dosa, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan dosa. Apa juga dosa bermula daripada syirik, semua dosa-dosa yang besar-besar tu termasuk dikategorikan orang yang melakukan kejahatan. Yang penting maksiat kepada Allah dikategorikan ke kejahatan. Okey. Kemudian Allah mengatakan,
Balasan kaum yang berbakti dan kaum yang derhaka. Imam Ibn Katsir mengetengahkan Allah memberitahu tentang kenikmatan yang diterima oleh orang-orang yang berbakti kepadanya, iaitu orang yang mentaati Allah dan tidak menandinginya dengan kemaksiatan. Kemudian Allah menyebutkan azab neraka yang kekal diterima oleh orang yang derhaka. Kerana itu Allah berfirman, yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, yakni pada hari kiamat, hari pembalasan dan perhitungan amal. Wa ma hum anha bighaibin. Okey. Allah berfirman, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka, mereka tidak bisa keluar dari azab neraka walaupun sesaat. Azab mereka tidaklah diringan sedikit pun, bahkan permintaan mereka akan kematian atau beristirahat tidak dipenuhi walaupun hanya 1 hari. Okey. Dalam ayat ni, wa ma hum anha bighaibin, maksudnya kamu akan menyaksikan mereka tidak boleh keluar daripada neraka. Apa juga jalan? Kalau di dunia ni keluar dari penjara mungkin berlaku, ya. Dia melalui kemahiran dia untuk keluar dari penjara, keluar, lari. Berapa banyak kalau kita tengok cerita-cerita, ya, lari daripada penjara tu terlalu banyak. Okay? Tetapi dalam neraka tidak begitu. Kita tak mampu untuk membicaranya melainkan kita beriman dalam keadaan malaikat yang menjaganya begitu dahsyat. Yang kita baca, kadang-kadang masyarakat kita baca pada tiap-tiap hari Jumaat, ya, awal pagi itu, solat subuh tu, surah As-Sajadah. Mana Allah ceritakan? Cuba tengok dalam surah As-Sajadah tu. Allah nak ceritakan. Baik. Surah yang ke-32. Ayat yang ke-20. Juzuk 21, surah 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah seksa neraka yang dahulu kamu dustakannya. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, ni kedudukan ahli neraka. Mereka dipaksa duduk di dalamnya, nak keluar tak boleh. Tak boleh. Ya, na'udzubillah. Ini disebabkan mereka tidak beriman dengan kehidupan hari akhirat. A'udzubillah. Oleh kerana itu, bila kita bertemu dengan perkara ini, pertama sekali kita takut kepada Allah lah. Ya, minta Allah istiqamahkan kita di atas manhaj yang betul ni. Penting sekali. Minta pada Allah istiqamah. Jangan kita syok sendiri. Oh, aku dah ada di atas manhaj yang betul. Belum tentu kita dapat stabil. Takut-takut Allah balikkan di hari akhir. Baik-baik, ya. Minta kepada Allah. Yang kedua, bila kita melihat keadaan orang yang fasik, orang yang berdosa, orang kafir, na'udzubillah, kita minta Allah lindung kita daripada sifat-sifat mereka dan jangan mengikut mereka. Sehingga kan diriwayatkan dalam hadis, apabila kita melalui kubur orang-orang kafir, apa kita perlu buat? Ya, katakan, Rasulullah kata, basyiruhum bi'adzabin nar. Ya, bagi tahu mereka tentang azab neraka. Hanya sebut begitu. Mereka dengar tak dengar itu bukan urusan kita. Tapi Rasulullah kata basyiruhum bi'adzabin nar. Bagi tahu mereka azab neraka dengan ucapan, ucaplah walakumun nar, bagi kamu neraka, bagi kamu neraka. Ya, itu dia. Kenapa? Karena ianya telah mengisbatkan keyakinan bahawa semua ahli orang yang kafir adalah di dalam neraka. Okey. Kalau dia Islam, ditanam di kuburan kafir, dia tidak dikategorikan kafir. Ya, dia masuk Islam, orang tak tahu, tapi ditanam cara perkuburan kafir. Maka dia tidak dikategorikan orang kafir walaupun dia berada
dalam kubur kafir seperti Najasyi. Ya, Najasyi kan beriman, tetapi dia diuruskan secara Kristian. Ya, Raja Habsyah pada ketika itu Najasyi diuruskan secara Kristian. Cuma bila malaikat Jibril datang memberitahu Rasulullah mengarahkan para sahabat melakukan solat ghaib. Di situ. Kalau nak tahu hukum solat ghaib, kat situlah bermulanya. Hanya sekali je Rasulullah buat. Yang lain Rasulullah tak buat. Ja'far mati ke dalam peperangan, Rasulullah tak buat. Apa lagi? Sahabat-sahabat yang mati nun jauh, Rasulullah tak buat. Di situ datang qaul ulama, solat ghaib hanya berlaku di tempat yang tidak diuruskan secara Islam. Ataupun dia mati dalam keadaan tak tahu. Macam MH 370 ya. Macam itu. Tak tahu. Itu pun dah jadi isu. Berbagai-bagai dikatakan muncul bahawa mereka ada, tapi di sini-sini jadi cerita pula. Tak tahulah, kita tunggu je lah. Ala kulli hal, nak cerita dalam bentuk yang mati seperti ditelan buaya, dimakan harimau ataupun kehilangan, maka dibenarkan solat ghaib. Itu setengah pandangan ulama, dan bagi saya pandangan itu kuat. Kenapa? Kenapa Rasulullah tak solatkan jenazah sahabat-sahabat yang mati dari luar Madinah? Ya, disebabkan tidak disyariatkan kerana mereka diuruskan secara syarak oleh orang-orang tertentu. Macam baru ni isu bila Qaradawi meninggal, Syekh Qaradawi meninggalkan, kita ada buat solat ghaib apa. Tapi itu masalah khilaf lah, kita tidak membicarakan. Tapi yang paling bagi saya, yang paling tepat, tidak. Ya, kita solat ghaib dalam bentuk yang dikatakan itu saja. Okey, baik. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita orang kafir semuanya akan masuk neraka kekal abadi. Okey. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Selanjutnya Allah berfirman, dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Pertanyaan ini membesarkan perkara hari kiamat. Kemudian Allah menegaskan dengan firman-Nya, summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Allah ulangkan sebagai satu peringatan supaya kita ambil perhatian. Ya, kerana ini masalah iman. Hari kiamat betul, haqq. Dalam hadis al-jannatul haqq wan narul haqq. Ya, kiamat itu syurga itu betul, kiamat itu neraka itu betul. Ya, sebenarnya kalimah yang Rasulullah sebut, bila kita hayati kita faham. Bila kita ada iman untuk beriman dengan perkara itu. Bila sebut syurga itu betul, dia ada perasaan. Bila sebut neraka itu betul, ada perasaan. Bukan lafaz yang biasa. Ya, tuan-tuan dan perempuan, saya tekankan, cuba latihkan. Ya, insya-Allah kalau nak merasa kemanisan iman beriman kepada Allah, cuba latihkan. Bila nak rasa kemanisan kita bertaubat kepada Allah, cuba latihkan dengan perkara itu. Bila sebut je dia terasa. Itu pasal bila kita munajat dengan Allah secara berbisik, ya, tak payah jerit-jerit, berbisik, seolah-olah kita bukan seolah-olah, memang kita bermunajat dengan zat yang mendengar, yang sedang menunggu kita berbicara. Dia mendengar kita bicara, ya Allah, kita mengadu. Lain. Terasa kemanisan dalam siri bertaubat, terasa kemanisan dalam siri bermunajat. Okey? Dan begitu juga dalam bab ini, beriman dengan hari akhirat ini, ya, kalau kita betul-betul yakin, dia akan terasa lain. Lalu Allah mengatakan dalam firman-Nya. Kemudian Allah menjelaskan dengan firman-Nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Iaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang yang lain, ya. Kerana apa? Semuanya itu milik Allah. Okey. Yakni tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain dan juga tidak bisa menolong dirinya sendiri dari azab ia terima kecuali dengan izin Allah kepada orang-orang yang dikehendaki dan dia redai. Okey. Kalimah yang Ibn Katsir katakan ini yang berkaitan dengan syafaat. Ya, bila disebutkan kepada orang yang dikehendaki dan diredai adalah syafaat untuk menolong orang lain. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak tahu adakah kita ni mempunyai syafaat, tak tahu. Tetapi kita boleh memiliki syafaat. Tentu syafaat yang pertama sekali, syafaat uzma yang dimiliki hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat uzma adalah satu syafaat yang penting, permulaan mukaddimah kita masuk ke padang mahsyar.
Ya. Kemudian syafaat-syafaat seperti syafaat bulan Ramadan, berpuasa Ramadan, syafaat Al-Quran, syafaat Al-Baqarah, Ali Imran, syafaat apa lagi yang datang kepada kita, syafaat anak yang mati di waktu baby, di waktu lahir, di waktu kecil. Lepas tu syafaat, ya, berbagai syafaat, tetapi dengan syarat diizin Allah dan Allah redha. Tu dia. Dan kita tak tahu apakah kita dapat memiliki syafaat. Dah satu bab. Ya, dengan keadaan kita begini, kita tak tahu. Tapi kita mengharapkan syafaat paling kurang, syafaat Rasulullah. Dan maintainkan dengan pembacaan Al-Quran. Dia akan menjadi hujatul lana, hujatul laka aw alaika. Menjadi hujah kepada kita ataupun dia akan mencelakakan kita. Okey. Kerana itu di sini kami sebutkan sebuah hadis bahawa Nabi bersabda, "Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a." Hai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian masing-masing dari neraka kerana aku tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menyelamat kalian dari siksaan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam bab ini kita menyaksikan perbicaraan Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu di Mekah. Yang mana Rasulullah sebut satu per satu. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, beberapa Bani. Dan akhirnya disebut, apa dia? Ya Fatimah. La ilaha illallah. Disebut kepada Fatimah. Ya Fatimah, aku tak dapat membantu kamu di akhirat kelak. Selamatkan diri kamu dari neraka. Ya. Rasulullah sebut, ya, mak saudara dia, pak saudara dia, ya Abbas, ya Umaymah, ya, semua disebut. Ya, selamatkan diri kamu dari neraka. Tuan-tuan dan perempuan, kalau Rasulullah sebut kepada orang yang rapat, orang yang dicintai, bahawa dia tak mampu untuk menyelamatkan mereka semua, melainkan mereka sendiri, bagaimana kedudukan kita? Kita, siapa nak selamatkan kita? Kita sendiri belum tentu selamat dalam perjalanan mahsyar nanti. Ya, na'udzubillah. Beramal, penuhkan siri amalan kita. Ya, ikhlaskan, betulkan tauhid, beramal dengan kebajikan. Maka di sini mengingatkan kepada kita, Rasulullah SAW mengarahkan kita, siapkan diri kita untuk menyelamatkan diri kita di depan Allah. Kerana waktu itu adalah waktu yang menggerunkan. Kita putus, yang Allah katakan akan putus nasab kita. Kamu isteri aku ke, kamu suami aku, kamu anak, putus. Habis? Nafsi pada ketika itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari seorang lelaki itu lari daripada adik-beradiknya. Lari daripada adik-beradik dia. Wa ummihi wa abihi, dari mak dan ayah dia. Wa sahibatihi wa banihi, lari daripada isteri, suami dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua mereka itu sibuk dengan urusan masing-masing. Kenapa lari? Anak-anak, isteri-isteri akan target, mana suami saya? Sebab itulah aku masuk neraka. Sebab itulah aku jadi begini. Habis kita. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah kita, habis kita orang lelaki. Dan orang perempuan pun begitu. Anak-anak akan kaitkan ibu. Ya. Subhanallah, berkait-kait kita. Waktu tu semua cuba larikan diri. Oleh kerana tu pentingnya keluarga solehah. Ya, keluarga solehah memainkan peranan penting. Isteri solehah, suami soleh, anak soleh, anak perempuan solehah, semua tu memainkan peranan untuk kita yang dikatakan pada hari akhirat berkasih sayang yang akan masuk syurga bersama-sama. Kalau tidak, dia jadi begitu. Itu dah merupakan satu perkara yang menggerunkan. Apabila Allah mengatakan pada hari itu hanya kekuasaan milik Allah, apa yang menjadi masalah? Tubuh badan kita menjadi saksi kepada Allah. Kita nak lari apa? Pemandangan mata kita menjadi saksi, telinga kita, tangan kita, kaki kita menjadi saksi kepada Allah. Dan kemuncak, kulit kita menjadi saksi. Habis. Bila kulit menjadi saksi, tubuh badan kita semua kulit. Tuan-tuan dan perempuan teruk nak menjawab. Apa? Kita dah banyak dosa ni. Banyak dosa kita lakukan. Banyak tempat kita buat dosa. Mata kita, telinga kita. Yang masih lagi tak habis-habis dengan dosa. Kena pula gadget-gadget yang datang ni menyebabkan kita menambahkan siri dosa jika kita tidak guna dengan cara baik. Maka adakah mampu kita menyelamatkan diri kita? Satu persoalan.
pada hari itu Allah berkuasa pada tubuh badan kita. Hari ini kita kata, oh aku yang berkuasa, aku boleh buat apa saja. Tak, kita akan menyaksikan di akhirat kelak semua anggota badan kita akan menjadi pengkhianat, bukan pengkhianat, menjadi saksi kepada kita yang kita mengkhianat mereka. Akhirnya kita akan bertanggungjawab. Anak-anak, isteri, orang bawah jagaan kita, ya Rasulullah kata, pemimpin akan bertanggungjawab kepada rakyatnya. Siaplah. Ya, bertanggungjawab pada berapa banyak kalau mereka tidak memerintah dengan adil. Jawab depan Allah. Letih kita. Letih. Ke ada di sini nak jadi YB ke apa ke? Ya. Oh, insya-Allah. Baik. Ya, Allah bagi petunjuk. Mudah-mudahan jalan dengan betul. Okey. Kita tak menjadi masalah, tapi jalan dengan betul. Okey? Baik, cuma kita mengatakan bahawa apabila rasa tak mampu, jangan. Ya Abu Zar anta rajulun dhaif. Apabila Abu Zar minta kepimpinan di depan Rasulullah, Rasulullah mula tak berapa nak layan, dan akhirnya Rasulullah kata, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, kamu rajulun dhaif. Ya, kamu adalah lelaki yang lemah. Sesungguhnya orang yang memegang tampuk pimpinan akan menyesal pada hari kiamat. Oleh kerana itu, bila kita memegang pimpinan untuk akhirat, bukan untuk ganjaran dunia, ya, untuk akhirat, maka di situ akan selamat. Kalau untuk ganjaran dunia, dia akan berkait-kait sikit-sikit, lama-lama jadi rasuahnya, lama-lama jadi itu pasal ganjaran dunia. Na'udzubillah min zalik. Okey, jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kita kemuncak dalam siri. Allah nak bukakan apa ni, yang nak membuktikan milik Allah apabila dia buka yaumatublas sarail, maka dibukakan pada hari akhirat rahsia dalam diri kita, ya, apa yang pernah kita detikkan dalam jiwa kita. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, dibukakan. Mungkin ianya akan dihisap di depan Allah. Dia termasuk dalam siri perkara yang agak menarik. Kenapa? Kalau Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan amalan soleh sebesar zarrah, ada lagi besar zarrah tu, ya, besar atom tu masih ada, dapat dilihat melalui mikroskop. Tetapi kalau dah niat tu, tak ada besar zarrah, ya, tak tahu besar apa, tetapi dia akan dihisap di depan Allah. Siapa yang niat baik, maka pahalanya 1, kan Allah katakan, sampai jadi 10 bila dipraktikalkan. Siapa yang tak berniat baik, maka dia tidak ada, tetapi ianya tercela. Maka oleh kerana itu kemuncaknya, dan kemuncaknya dalam siri balasan Allah di akhirat. Apa dia? Maka orang yang ada iman walaupun sebesar zarrah akan dibebaskan dari neraka. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu nasihat, jagalah iman kita. Pastikan iman kita mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ianya akan dibebas dari neraka. Yang paling menarik, saya amat mengharapkan bila Allah menjadi hakim pada ketika itu, saya mengharapkan Allah ampunkan dosa saya. Ya, Allah ampunkan dosa kita. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah berikan kita petunjuk jalan yang lurus. Allah jadikan kita seperti mana para sahabat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas akidah yang betul, dan kita mengharapkan kita mati adalah husnul khatimah, akidah ahli sunnah wal jamaah, ittiba'ur rasul. Wallahu a'lam bissawab. Okey, cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang, surah yang berikutnya, surah At-Takwir, ya, surah kiamat juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka